kita nak mulakan taklimat grid kita ni. Boleh saya mulakan? Ini dah mula. Ini dah, orang kata malam masih muda ke malam sejuk lah. Boleh turunkan sikit kan? Tuan matikan yang kedua. Matikan. Tuan ni sejuk sangat. Dia juga tak biasa rasa. Okey. Baik. Sebelum kita pergi jauh, kita nak panaskan sikit supaya rasa semangat dan kita boleh tumpukan perhatian. Satu, orang kata semangat yang kita nak berikan pada malam ni sebelum kita taklim maghrib. Saya nak sama-sama daripada anda semua untuk kita sama-sama laungkan KKDK kekal umur. KKDK kekal umur. Saya sebut KKDK kekal umur. Boleh? Okey. Kita bagi yang semangat punya. Okey. KKDK KKDK nak dengar suara rumah ni. KKDK baik, terima kasih. Taklimat ini adalah satu modul yang telah digariskan oleh UTHM untuk memberi satu kelainan kepada pelajar-pelajar di UTHM sendiri. Okey, untuk kita nak mulakan perkara ini, boleh saya kongsikan apa sejarah grid ni. Sejarah grid ni bermula tak jauh. Kalau kita tengok kat sini, ia adalah sebuah cetusan idea daripada Pengerusi Lembaga Pengarah Musti, pengerusi LPU, iaitu Dato' Sri Ibrahim bin Ahmad, dengan panggilan mesranya Pak Ye, untuk memberikan sebuah DNA kecurangan pelajar UTHM. Okey, so kalau siapa yang biasa dengan bahasa Inggeris, grid juga adalah satu kataan yang mula digunakan oleh penceramah motivasi sekarang. Kita kena ada grid, dia kata. Okey, kalau sebelum ni antara ayat motivasi yang saya pernah terima adalah you need to have a will. Will itu dilihat sebagai satu ayat yang memberi satu kekuatan pada kita untuk meneruskan cita-cita. Bila sampai ke satu tahap, ada pula orang sekarang ni menggunakan grid. What is grid? Grid itu dia kata lebih tinggi dari will. Dengan adanya grid itu, kita mencapai satu kekuatan untuk mencapai cita-cita yang ada dalam diri kita. Satu yang penting pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar baru, untuk kita meletakkan satu cita-cita, satu sasaran yang jelas, apa yang kita nak capai selepas kita bergraduat ini. Janganlah kita nak letakkan kita hanya nak bergaji besar ataupun nak kerja di syarikat oil and gas. Itu satu matlamat yang pendek sebenarnya. Satu matlamat yang jauh, bila kita meletakkan satu sasaran, apa yang kita capai, apa yang kita kecapi selepas daripada graduat itu akan memberi manfaat kepada orang lain. Itu satu ilmu yang saya dapat dari seorang yang berjaya, berkongsi bahawa kalau kita meletakkan satu matlamat kita hanya untuk diri kita, sebesar mana pun kejayaan kita itu tidak memberi makna. Buktinya apa? Tengok macam Bill Gates. Bill Gates telah mencapai satu tahap orang kata paling kaya di dunia pada ketika itu, tapi dia tak menemui kesenangan, tak menemui kebahagiaan. Sehinggalah selepas itu dia menubuhkan yayasan Bill Gates, yang mana yayasan Bill Gates itu memberi manfaat kepada orang lain, barulah dia menemui kejayaan sebenarnya. Okey, satu inilah DNA yang cuba diwujudkan. Bagaimana, apa bukti, apa ciri manfaat kepada orang lain? Serendah-serendah manfaat kita pada orang lain adalah pada ibu bapa kita. Itulah manfaat yang paling besar, yang walaupun kecil, yang dapat kita laksanakan dengan mudah. Sebaik-baiknya kalau kita dapat mampu, iaitu dengan ilmu yang kita ada ni dapat memberi manfaat kepada dunia orang lain. Sebagai contoh,
kita ciptakan sesuatu yang akhirnya dengan produk kita itu semua masyarakat di dunia dapat menerima dan menggunakannya dengan baik. Ada satu kisah seorang ahli lembaga pengarah mesti. Ada satu kisah ahli lembaga pengarah mesti, nama dia Abdul Rahman bin Bahsir, lepasan FKEE. Ini satu cerita yang memberi inspirasi. Dia cipta satu alat yang digunakan untuk mengukur tahap kekuningan bayi, jaundice yang panggil. Ikut kebiasaan sekarang ni, kalau kita nak ukur jaundice seseorang bayi, kita kena ambil darah dia. Tetapi pelajar lepasan FKE ini dapat menjadi satu alat yang dapat mengukur tahap jaundice seseorang bayi itu tanpa mengambil darah, dan ketepatan bacaan tersebut hampir 98%. Dan produk itu sekarang mula digunakan pakai di Malaysia untuk manfaat orang lain. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Jadi untuk itu, dalam konteks UTHM telah mengambil grade ini dan digabungkan hasil rekasan kepada yang dipanggil global, resilience, inovatif, trustworthy dan talent. Setiap huruf ini mewakili modul. Modul berkaitan dengan global, modul berkaitan dengan resilient, modul berkaitan dengan inovatif, trustworthy dan talent. Dan modul ini dipagari dalam kerangka yang kita panggil kerangka jati diri, dan kita mengambil kerangka rukun negara bagi memayungi, bagi memagari aset ataupun kualiti pelajar-pelajar UTHM ini sendiri. Jadi terdapat beberapa asas yang boleh membentuk jati diri seorang individu. Namun begitu, modul ini membentuk jati diri yang cuba dicapai dengan menggunakan acuan prinsip rukun negara. Okey, kita teruskan slide ini. Untuk itu, setiap modul ini telah dirangka objektif dia, yang mana setiap pelajar, khususnya pelajar baru, untuk pelajar seterusnya dia ada modul yang lain yang perlu dilalui melalui modul-modul dalam kelas, dan juga di hujung nanti kita akan tengok bagaimana kaedah penyelesaian ataupun grade ini dapat dilaksanakan dan disemai dalam diri pelajar. Untuk pelajar-pelajar baru, kita nak lahirkan satu kesedaran bahawa elemen ini yang kita nak tanamkan dalam diri setiap pelajar. Pertama, dalam elemen global, iaitu memberikan pendedahan pelajar baru tentang asas pemikiran global. Selain itu, tentang konsep kepimpinan dan juga mewujudkan komunikasi yang efektif dalam berbeza budaya. Kita ada masyarakat berbagai kaum, masyarakat yang berbagai agama, masyarakat yang berbagai dialek daerah dan negeri, datang dari utara ke selatan, Sabah dan Sarawak. Seterusnya, resilient objektifnya untuk membentuk pelajar yang tahan, mental dan emosi. Orang kata tak koyak. Jadi ada sebahagian daripada generasi sekarang dikatakan mudah koyak. So buktikan bahawa kita mempunyai ketahanan mental dan inovatif melatih berfikir, secara inovatif dalam kerangka jati diri. Kita ada satu kerangka, itulah konteks kita. Itulah orang kata, jadi kata panduan untuk kita berinovatif. Dan seterusnya yang keempat, trustworthy, memberi pendedahan pentingnya mengamalkan amanah. Mengangkat amanah itu sebagai satu kewajipan dan meningkatkan sikap integriti daripada peserta. Dan yang terakhir, menggalakkan pemikiran kritis, mencetuskan inovasi dan menerapkan proses-proses sifat perpaduan dan potensi yang ada dalam diri kita. Okey, kita teruskan. Okey, itu secara umum gambaran untuk projek untuk modul grade. Jadi untuk itu saya nak terangkan bagaimana modul ini berjalan. Okey, bagaimana modul ini berjalan. Modul ini akan berjalan selama lebih kurang 2 minggu. Saya boleh katakan kita akan memula pada malam ini. Modul ini dah mula boleh
dilalui, boleh digerakkan sehingga ke 2 November 2024. 2 November 2024. Jadi kena lengkapkan setiap modul ke huruf G, R, I, T. Kita nak pupuk ataupun kita nak tanam kesedaran pada diri pelajar tentang elemen yang kita nak terapkan dalam UTSM. Okay. Jadi untuk modul global, apa yang kita kena lalui? Okay. Dalam global ini, pertama adanya tayangan video dengan ada tiga video dengan tajuk-tajuk yang ada di depan ni. Selepas itu pelajar perlu membuat latihan kekuatan diri masing-masing. Berdasarkan refleksi, pelajar dikenalkan menyediakan satu poster, okey, untuk merumuskan nilai dan karakter tersebut. Dan di akhir aktiviti semuanya perlu poster akan dihantar dalam platform portal. So semua grade ni GRITT ni akan dilaksanakan dalam platform portal. Siapa yang tak tahu platform portal UTSM? Angkat tangan. Tak pernah dengar portal UTSM? Semua dah dengar kan? Dah seminggu dah kita berada dalam kuliah. So kita akan menggunakan platform tersebut. Okey, itu yang pertama. Rasa tak kat depan tu. Di akhir aktiviti, semua imposter perlu dihantar dalam bentuk PDF ke platform portal atau jawab soalan kuis di bahagian assessment. Kalau boleh bayangkan, kita masuk sistem portal tu, dia ada stream, kemudian ada individual activities, ada group activities, kemudian ada assessment. So pergi ke tab assessment tu dan jawab bahagian kuis di bahagian global. Okay. So ada dua pilihan, buat imposter atau assessment. Okay, kita tengok pada yang kedua, R, resilience. Okay, resilience pula kita akan dengar satu talk dari alumni. Mudah-mudahan ceramah tersebut dapat memberi inspirasi pada pelajar-pelajar untuk meneruskan pengajian di UTSM. Jadi apa yang kena dibuat selepas habis dengar talk tersebut? Pelajar dikendaki menonton video, kemudian perlu membuat refleksi diri dan menjawab soalan tentang resilience dan merumuskan faktor tentang diri menggunakan infografik. Gunakan template yang dilampirkan atau jawab soalan kuis di bahagian assessment. Ada dua juga pilihan. Boleh? Okey, kita pergi yang kedua, yang ketiga, I, iaitu inovatif. Baik, dalam aktiviti ini ada dikendaki mendengar pengisian berkaitan modul inovatif dan juga ada slide ringkas yang diberikan sebagai panduan. Setelah selesai, maka jawablah soalan kuis yang disediakan untuk penilaian bagi modul inovatif. Kita pergi pada T. Yang pertama, trustworthy, iaitu ceramah bertemakan amanah di kalangan mahasiswa. Dan selepas itu mahasiswa diminta memilih untuk melaksanakan salah satu daripada 3 aktiviti yang tertera ini, iaitu sama ada menyediakan beberapa sifat, jawab soalan struktur ataupun jawab soalan kuis di bahagian assessment. Okey, yang terakhir sekali, talent. Pengisian digital skill, yang ini ada satu YouTube berkaitan penggunaan Canva. Di akhirnya tugasan perlu menghasilkan satu infografik berkaitan kelestarian di kampus, dan tugas tersebut perlu dihantar dalam portal atau jawab soalan kuis di bahagian assessment. Okey, boleh jelas ya? Okey, so ini adalah GRITT, 5 modul yang perlu disisakan oleh semua mahasiswa baru bagi pengenalan awal kepada modul grid yang akan diterapkan dalam kampus UTSM ini. So di akhirnya, sebelum ni, tarikh masa pelaksanaannya ialah bermula pada malam ini sehingga ke 2 November. Tetapi sebelum memulakan proses melalui dan menjawab soalan-soalan modul-modul ini, setiap pelajar baru perlu menjawab soalan pengenalan, inventory kita panggil. So kita pergi pada
slide seterusnya. Okay, so inventory kefahaman iaitu inventory personality pretest wajib dijawab oleh semua pelajar sebelum memulakan modul ini. Jadi boleh bebas kod ini ataupun okey. Dan simpan link tersebut. Soalannya taklah susah, tapi logik. Semua logik atas diri kita. Dia tak ada yang salah, tak ada yang betul. Logik pada diri kita sendiri. Okey. Jadi malam ni boleh hadiah, semua boleh scan dapat link dia. Okey. So jawab soalan tu, kita akan pantau siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab. Okey. Dan kita akan maklumkan dan beri peringatan untuk jawab pre-inventory ini. Ini adalah soalan wajib yang perlu diselesaikan sebelum memulakan modul-modul 5 modul yang tertera tadi. Baik. Macam mana kalau saya tak nak buat? Macam mana kalau saya tak nak buat? Janganlah macam tu. Seorang pelajar mahasiswa yang cemerlang, yang gemilang adalah pelajar yang merendah diri, ingin belajar, ingin meneroka dan mengikut peraturan yang ada. Jadi mari kita sama-sama merendah diri, menjawab soalan-soalan yang ada. Mudah-mudahan ia menjadi satu tambah nilai kepada diri kita di masa akan datang. Itu pesanan saya lah. Namun kepada pelajar-pelajar yang masih lagi merasa ingkar, merasa lebih pandai, kami akan menyediakan surat tunjuk sebab, dan ia akan menjadi satu asbab untuk susahnya pelajar-pelajar yang tidak menjawab modul-modul dan self-inventory ini untuk berada di kolej pada sesi akan datang. Jadi kami akan ada rekod untuk setiap pelajar-pelajar yang menjawab soalan inventory dan juga modul-modul tersebut. Jadi rekod tu kita akan pegang. Dan besar harapan kami untuk kesemua 5 modul ini dapat diselesaikan sebelum 2 November 2024. Okay. Adakah selesai sehingga itu? Tidak. Pada minggu ke-8 nanti, pada minggu ke-8 kami akan semak kembali kefahaman dan ingatan anda semua berkaitan modul kit yang telah dilalui pada 2 minggu yang awal ini. Baik, saya buka kepada soalan jika ada. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih dan selamat bermodul grit. Sabar dan absorb ilmu yang akan kita lalui untuk tempoh 4 tahun yang akan datang. Sekian dahulu daripada saya. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.